Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel ini. Untuk yang menonton tapi belum subscribe itu, apa kata kamu subscribe? Subscribe, tekan itu lonceng, jadi boleh tengok video saya setiap hari. Karena saya buat video banyak ini saya bilang. Oke lah, keadaan sekarang semakin memanas. Isu kita pada kali ini straight to the point saya cakap pasal cara kita menangani cyber trooper parti sebelah, orang yang sedang menang, orang sedang sekarang. Sebab diorang punya cyber trooper sekarang sedang asyik masuk menghentam kita. Jadi kita pun harus ada panduan hentam diorang juga. Tapi kita jangan ikut cara diorang, kita cara kita sendiri. Dan sebelumnya memandangkan sekarang perang cyber trooper memanas, keadaan COVID apa. Jadi kalau boleh tuan-tuan dalam keadaan begini, amalkan membaca surah At-Tin. Wat-Tini, Wat-Zaituni, Wat-Tur-Sinina, Wa-Hazabladil. Itu. Amalkan surah itu karena dalam surah itu ada dua ayat, yang salah satu itu wahazal baladil amin, mengatakan tentang negeri yang aman damai. Semoga negeri kita selalu aman damai. Kemudian di ayat yang terakhir dalam surah tersebut, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, hanya Allah yang maha adil, seadil-adil hakim dalam segala sesuatu. Jadi biar ada kebenaran yang tampak ya, sebab sekarang ini musim fitnah orang bilang. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, semput sikit. Kita straight to the point. Tapi sebelum saya bagi panduan cara-cara menimbak balik diorang punya hujah, kita dalam gelanggang perang orang bilang harus kenal kita punya musuh. Nanti salah timbak susah juga kan. Ciri-ciri diorang. Ciri-ciri diorang kalau berkomen, kalau apa di media sosial bikin status, pertama diorang punya mentality macam mentality Amerika. Diorang mau menang sendiri. Amerika paham-paham je lah, Uncle Sam. Orang lain buat nuklear untuk bikin kilang pun dia marah. Tapi dia bikin nuklear untuk bom atom, boleh pula. Begitu dia punya style. Dia orang mau menang sendiri. Karena biasalah, lama ditampu pemerintahan. Jadi sifat angku, sifat aku jago juga, aku ada backup belakang. Sifat itu sudah sebati dengan diri dia orang. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, tengok daripada tata bahasa. Kalau nama kita tak boleh tengok sudah. Dia orang sekarang pandai menyamar sudah. Nama diorang ubah macam nama-nama Sabah, nama-nama Bajau, nama Muhammad Bakakuk lah, nama Montokuk Lihing lah. Ada diorang pakai nama-nama itu. Tapi daripada bahasa tu kita boleh tahu bahasa ini bahasa daripada diorang. Sebab kebanyakan cyber trooper diorang ni paham-paham sajalah, cyber trooper import. Okey. Jadi kenal dua hal ini ya. Lepas itu diorang punya style berhujah kasar. Sangat kasar, selalu menggunakan kata-kata kesat. Tapi kata-kata kesat yang jarang digunakan di Sabah. Jadi faham-faham sendiri. Okey. Jadi apa yang selalu diorang timbak sekarang? Sudah tentulah yang pertama-tama sekali COVID-19. Diorang salahkan warisan. Diorang bilang warisanlah punca pembubaran DUN. Dan bila DUN dibubarkan, terus ada pilihan raya, ada kempen-kempen penamaan calon, orang bersesak-sesak, pergi queue mengundi, jadi COVID merebak. Itu yang diorang cakap. Tapi diorang tidak study. Diorang potong itu cerita. Terus-terus pergi chorus kalau lagu. Intro tidak ada. Intro dia bukan si Musa Aman pergi kacau dulu kah? Kalau ini pun kamu nafikan, sebab orang biasa menafikan fakta orang tau. Kalau ini pun kamu nafikan, kalau ini pun kamu tidak mengaku, betul-betul lah kamu mau menang sendiri. Ya, sebab pembubaran DUN semasa warisan sedang memerintah dan menjalankan agenda pembangunan, dia orang sudah kacau. Dari awal lagi memang sudah kacau. Jadi bila sudah ada 33 orang termasuk para katak-katak itu yang sudah masuk, Datuk Seri Shafie Apdal merasakan jalan terbaik adalah main secara gentleman. Kembalikan mandat kepada rakyat dengan cara pilihan raya. Itu saja cara. Dan apabila warisan kalah, kita terima. Kita terima. Jalan terbaik. Negara kita kan negara demokrasi. Untuk menentukan siapa memerintah belum melalui peti undi. Bukan melalui peti ATM. Jadi kita sudah guna cara yang betul. Okey, jadi COVID-19 dengan kluster-kluster yang banyak terjadi. Kalau kamu menyalahkan pilihan raya, maka kamu mesti mengakui fakta awalnya. Kenapa pilihan raya terjadi? Saya tidak percaya ini sebenarnya dari pilihan raya. Tapi penyusupan masuk pendatang dari Filipina, masuk, bawa COVID, itu punca dia. Tapi kalau kamu mau menyalahkan pilihan raya, boleh. Tapi kita mesti ambil dari awal. Siapa yang menyebabkan pilihan raya berlaku. Itu yang pertama. Kedua, diorang bilang warisan gagal menangani COVID. Semasa pembubaran DUN, dari tarikh kempen, dari tarikh DUN dibubarkan sampai pilihan raya, sampai malam pengumuman, warisan bukan kerajaan lagi bro. Warisan bukan kerajaan lagi. Masa itu DUN bubar. DUN sudah bubar, maksud sudah tidak ada kerajaan. Tapi sekarang kegagalan di pihak sebelah selepas pemerintah untuk menangani COVID tidak pula kena bahas. Pasal peta Sabah yang sudah kena ubah.
Dari 32 daerah, tiba-tiba jadi 6 daerah saja yang dapat 12 juta. Apa cerita itu? Kan? Okey. Itu pasal COVID. Kedua, pasal tuduhan bahawa warisan ini parti-parti. Tuan-tuan dan puan-puan, semasa pilihan raya 73 calon itu, ada calon parti kah? Orang yang mengundi. Bolehkah orang mengundi itu parti pergi mengundi? Parti ni setahu saya, orang yang tiada IC, tiada dokumen. Tapi diorang ada IC. Jadi macam mana tu boleh digelar parti? Kerajaan di Putrajaya kan boleh cek. Boleh hantar MP banyak-banyak pergi cek. Begitu kita patahkan hujah diorang kalau diorang bilang warisan parti-parti. Ketiga, diorang tuduh Datuk Seri Shafie semasa dalam UMNO menternak parti. Ini paling bagus tuan-tuan, paling lucu. Sebab diorang tuduh Datuk Shafie dalam UMNO menternak parti. Baguslah. Bermaksud diorang mengaku bahawa parti yang dulu Datuk Shafie ikut tu parti menternak parti. Karena dia kan anggota saya. Yang buat dasar parti MT, kan? MT dia. Baguslah. Bagus. Kalau betul Datuk Shafie waktu itu ikut ternak parti, bermaksud dia ikut parti itu. Dan parti itulah yang menternak parti. Tapi waktu itu Datuk Shafie tidak ada pun bikin dasar untuk menternak parti. Tidak ada. Adakah? Dia bikin list 05 ke apa ke burung-burung ke ada? Tak ada kan? Itu yang ketiga. Yang keempat, diorang tuduh parti warisan 22 bulan tidak buat kerja. Tuan-tuan dan puan-puan, bandingkan apa yang warisan bikin 22 bulan dengan apa yang bertahun-tahun diorang buat. Pertama, surat tanah. Surat tanah, begitu rakyat mengadu, banyak banyak rakyat dan tanah dirampas, tiada surat, tiada bukti. Datuk Seri Shafie Apdal, Datuk Peter Anthony terus draft apa yang patut bikin, pergi melalap, pergi Batu Punggul, pergi Labuk, pergi Sugut, kita bikin disukau semua. Warisan bagi surat tanah cepat, kan? Jalan pintas di Jalan Apas sana di roundabout. Kereta tidak lalu, tidak boleh lalu. Kerbau pun malas mau lalu. Kita bikin, walaupun membikin jalan sebenarnya tanggungjawab kerajaan persekutuan, tapi warisan bikin. Nelayan-nelayan di pantai barat tidak boleh pergi laut sebab ada sekatan. Kononnya diorang di kaki bom. Selepas dikaji tidak ada bom ikan, terus kasih lulus. Cakap dengan Jabatan Laut, koordinasi dengan APMM, Angkatan Maritim Malaysia. Boleh. Itu kerajaan yang buat kerja. Beberapa pulau-pulau di pesisir pantai, tiada bekalan air pipe. Bikin. Kerajaan warisan bikin. Tanya semua orang kesuapan. Tanya semua orang di Kuala Penyu. Bikin. Pembangunan struktur luar bandar. Si Bibiona pergi naik pokok untuk ambil signal internet. Siapa yang highlight? Warisan. Jadi kalau ada elektrik yang tiada, kalau ada internet yang tiada lain, kalau ada pipe yang tidak ada kena bikin, itu salah warisan kah? Kalau 22 tahun selepas itu, 22 bulan selepas itu, bolehlah kau berbahas. Kalau yang sebelum itu, warisan pun belum wujud. Betul kah? Jadi tuduhan warisan tidak buat kerja, itu salah. Betul-betul salah tuan-tuan. Tidak payah bikin cerita. Jadi jangan takut. Kita para cyber trooper parti warisan, balas diorang punya apa tu, orang punya hujah. Satu lagi, politik wang. Ini sensitif sikit. Diorang beredar lah. Diorang suka bikin gambar-gambar edit. Ciri-ciri diorang suka pakai gambar edit. Diedit gambar, bawa duit, satu beg. Tuan-tuan dan puan-puan, kekalahan warisan baru-baru ini dari apa, bukan analisis, daripada apa yang di feedback yang kita dapat dari orang kampung. Sebab kononnya warisan kurang kasih fulus. Jadi kalau diorang bilang begitu, bermakna ada pihak yang kasih fulus. Berapa tahun Malaysia merdeka, berapa tahun pilihan raya diadakan, kita tahu ini kerja siapa. Isu ini sensitif. Saya boleh kena panggang, tapi tidak apa, untuk kebenaran, tidak jadi masalah. Lepas itu, diorang punya tukang fitnah nombor 1. Siapa lagi kalau Brother J? Si Jul Fazli. Tengok. Dengan dia ni kita tidak payah berhujah sudah sekarang. Sebab dia bertapuk sudah. Bapuk yang bertapuk sudah dia. Dia tidak muncul sudah. Saya pun tidak faham kenapa dia tidak muncul. Mungkin sibuk kira duit banyak. Ataupun dia betul-betul takut. Dia masa pilihan raya bukan main lagi. Dia bikin video, cakap orang lanun. Dia ulang-ulang. Kau ada skandal, ada lanun, ada skandal, ada lanun. Tapi dia tidak kasih fakta. Mana fakta yang mengatakan orang ni lanun? Mana kapal layar dia paling tidak? Paling kapal layar warisan yang ada. Bukan kapal lanun. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila berbahas dengan diorang di media sosial, pertama, jangan ikut cara diorang. Kita berbahas secara dewasa. Jangan terprovokasi. Kalau diorang mulai sudah mencarut, kita terus pakai emoji-emoji lucu. Kasih ketawa diorang. Macam hari ini saya pergi berperang di media sosial dengan diorang. Boleh tahan. Diorang punya hujah. Dia ulang-ulang itu saja. Salahkan kita pasal COVID.
salahkan kita pasal apa? Pasal apa itu orang bilang pembangunan. Tapi yang diorang bikin, diorang tidak salah. Bila saya tanya diorang pasal PAS masuk apa macam, dia cakap itu toleransi. Bukan si Jeffrey Ketingan dulu paling tidak suka PAS kah? Oh, ini memang kombinasi yang hebat parti diorang ni. BN, PN boleh combine. Bos diorang sama bos diorang kamu kenal siapa kan? Dulu bukan dua bos ni bergaduh kah? Kenapa untuk Sabah diorang sanggup? Tapi di Semenanjung tidak. Di Sabah diorang sanggup untuk apa? Combine. Lepas tu kombinasi paling bagus, durian campur coklat. Jeffrey Ketingan campur PAS. Dulu bukan main lagi, tapi untuk survival politik sanggup. Nah, PAS sudah masuk tuan-tuan. Yang kaki lihing jaga-jaga. Okeylah. Thank you for watching kawan-kawan. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa apa message yang kita tips-tips yang kasih tadi amalkan. Berbahas dengan diorang, timbak dengan apa yang saya bagi panduan tadi, tapi jangan kita ikut cara diorang. Berkata kasar bukan budaya orang Sabah. Adios.